Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Saya baru memenangi kejuaraan MMA menewaskan Habib Jual. Hari ini kita ada tajuk best, tapi sebelum itu ramai yang belum subscribe di luar sana, tekan butang subscribe dulu. Sekarang. Bisnes kereta ataupun otomotif ni dia merupakan perniagaan yang sangat-sangat kompetitif. Daripada dulu sampai sekarang banyak syarikat yang ada dalam pasaran ni dia dah bankrupt. Banyak yang kita tak pernah dengar lagi namanya. Sebab apa? Sebab banyak syarikat ni dia lambat berinovasi. Ada juga syarikat ni dia buat marketing yang salah. Ada juga produk dia orang sendiri yang teruk. Setiap syarikat ini dia ada sejarah yang tersendiri. Setiap syarikat juga biasanya dia pernah ada pengalaman yang teruk. Maksudnya dia mengalami waktu yang sukar. Pada waktu sukar ni ada yang bangkit, ada yang terus terlungkup, tetapi ada juga yang hampir-hampir nak kecundang. Sebab tu pada hari ni kami nak cerita syarikat yang dulunya dia macam nak bankrupt tapi dia berjaya diselamatkan oleh kereta. Ya, ada model tertentu yang menyelamatkan syarikat ini dan pada hari ni kita nak pilih 6 kereta itu. Ya. Number 1. Bentley Continental GT. Sebelum ni kami ada buat video tentang Bentley. Macam mana syarikat ni boleh berkembang padahal dulu dia kecundang. Waktu itu dia telah dibeli oleh Rolls-Royce. Tetapi Bentley dengan Rolls-Royce ni dua-dua tu pun kecundang. Kemudian datanglah Volkswagen menyelamatkan Bentley yang mana pada tahun 1998 dia beli syarikat Bentley ni termasuk dengan 1,500 orang pekerja daripada Bentley. Sebab apa? Pada masa itu Bentley ni cuma menjual sebanyak 1,000 unit kereta sahaja dalam setahun. Tapi apabila dapat dekat Volkswagen ni, dia orang dah spend lebih kurang 2 billion pound dan pada masa itu dia nekat, okey, kita mesti ubah Bentley ni. Di bawah pengurusan Volkswagen, Bentley berjaya menghasilkan model terbaru iaitu Continental GT yang menggunakan enjin 6,000cc dan 12 buah piston V12 tuan-tuan. Dan model ini menjadi model pertama mass production Bentley yang mana dihasilkan sebanyak 9,500 unit setahun dan percaturan ini berjaya menyelamatkan Bentley pada masa itu. Dan bukan saja Continental GT yang berjaya, lepas pada tu dia keluar model 4 pintu iaitu Flying Spur. Dan betapa pentingnya Continental GT ni dia masih dikeluarkan sehingga ke hari ini dan hari ini dia dah sampai 3 generasi. Nampak? Nasib baik ada kereta ni. Kalau tidak, bungkus dah Bentley. Number 2. Yang kedua, Volvo XC90. XC90 ni, dia berjaya menyelamatkan Volvo 2 kali di bawah 2 pengurusan yang berbeza. Okey, yang pertama, waktu itu Volvo masih di bawah syarikat Ford, CM Motor lah. Waktu di bawah Ford, SUV XC90 ni telah memenangi banyak jenis anugerah iaitu North America Car of the Year, kemudian Motor Trend SUV of the Year, kemudian kereta ni juga digemari oleh Jeremy Clarkson. Clarkson ni kan dia jenis suka kritik kereta orang kan, tapi XC90 ni personal favourite Jeremy Clarkson. Kali kedua, XC90 ni berjaya menyelamatkan Volvo ketika dia di bawah pengurusan Geely, bos dia yang baru sekarang lah. Okey, waktu Geely beli Volvo dulu, dia telah bagi kebebasan pada engineer Volvo. Dia kata, bro, lu buatlah apa yang lu suka, gua kasih duit je. Janji lu buat kereta yang cun-cun, baik-baik ni. So, engineer Volvo pun bannerlah XC90 generasi kedua. Dan jika SUV XC90 generasi pertama tu dah bagus, yang model kedua ni dia buat lagi bagus. Dia buat enjin 4 silinder yang ada hybrid, ada supercharger dan juga ada turbo. Kemudian dia buat dalam tu penuh dengan kemewahan, termasuklah sistem audio daripada Bowers Wilkins. Kalau ada sebuah SUV mewah yang boleh duduk setanding dengan SUV daripada Jerman, maka ya, yang ini XC90 lah jawapan dia. Number 3. Ford Taurus. Okey, pada dekad 80-an, pasaran kereta penumpang di Amerika dikuasai oleh jenama-jenama daripada Jepun. Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, semua jenama ni berjaya mengatasi jualan kereta Ford. Biasalah Ford, kereta nasional US masa tu. Dia orang pun macam, pening nak buat macam mana ni pening Tapi nak buat macam mana? Sebab kereta Ford pada masa itu pun memang tak ada kualiti, tak tahan lasak, pelahap minyak. Jadi pengurusan Ford pun dia fikir, wah, kalau kita terus je buat enjin besar ni,
Mampus kita ni. So Ford ambil keputusan belanjakan 3 bilion USD untuk membangunkan sebuah model baru, iaitu Ford Taurus. Dan kereta ni lahir pada tahun 1986. Kalau kita ikutkan sejarah, tanpa model Taurus ni, kemungkinan besar Ford dah tak ada pada hari ni. Tapi kalau Ford tak ada, geng MLM nak beli kereta apa? Mungkin dia orang pakai Caldina je. Number 4. Itu dia, Porsche Boxster. Pada awal 90-an, Porsche menghadapi masalah kewangan. Dia hampir bankrupt. Sebab apa? Setahun dia jual pada masa itu 14,000 unit saja. Sikitnya. Sebab untuk membangunkan kereta-kereta Porsche, proses untuk memasang dia tu sangat-sangat rumit. Sebab apa? Sebab kereta dia kereta performance. Night 11 tu bukan senang nak pasang dia, hanya engineer yang mahir saja. Sebab itu nak pasang sebiji kereta tu lama. Bila dah pasang kereta tu lama, kena buat spek tinggi dan jual mahal. Bila jual mahal, bukan ramai orang nak beli pun. Kemudian, Porsche pun sedar, betul lah, kita kena buat satu Porsche yang lebih murah daripada 911. Maksudnya lebih murah, lebih senang pasang. Macam mana dia dapat idea ni? Okey, Porsche dapat idea ni daripada Mazda menerusi model MX-5. Dan Porsche pun melancarkan projek Boxster yang bermula dengan dia cilok pekerja daripada Toyota. Kita tahu Toyota ni sangat cekap dalam bab production kereta. Jadi apa yang dibuat selepas itu? Sebuah Porsche Boxster dipasang dalam masa 72 jam saja, berbanding 120 jam untuk memasang sebuah 911. Jadi projek Boxster ni dianggap projek yang berjaya, sukses. Dan Porsche pun tahu, bukan semua orang nak beli 911 ni. Mungkin ada orang yang beli Porsche ni, dia saja-saja je nak brand je, nak brand Porsche tu. Biasalah, timbang kilo. Number 5. Seterusnya, Volkswagen Golf. Pada dekad 60-an, 70-an ni, Volkswagen dianggap salah sebuah syarikat automotif paling berjaya. Dengan model apa? Tu Beetle klasik tu. Tetapi, menjelang 80-an, nampaknya industri automotif dah mula berubah. Enjin kat belakang, pacuan roda belakang, sejukan udara sudah tidak lagi relevan dalam dunia moden. Orang sudah mula menggunakan enjin dekat depan, pacuan roda depan dan juga sejukan cecair. Volkswagen pun melantik Volkswagen pun melantik Giugiaro untuk projek terbaru mereka dan menghasilkan yang ini. Volkswagen Golf Mark 1 menggunakan enjin 4 silinder, sejukan cecair, pacuan roda depan. Dan ternyata projek Volkswagen Golf ni berjaya. Dan seterusnya dia orang buat model GTI. Dan sehingga ke hari ni Golf ni sudah ada 8 generasi tuan-tuan. Itu menunjukkan satu kejayaan yang besar. Number 6. Itu dia, yang terakhir, Porsche Cayenne. Okey, selepas dia buat Boxster pada awal 90-an dulu, sekali lagi Porsche menghadapi masalah pada awal tahun 2000. Yang mana kereta sport sahaja belum tentu menjanjikan dia orang ni boleh survive. Sebab apa? Sebab pasaran sudah mula beralih. Kereta sport ni dah tak berapa laku, masih laku tapi tak berapa laku. Pasaran dah mula beralih ke SUV. Pada masa itu juga Porsche sedar SUV yang ada dalam pasaran ni dia kekurangan satu benda, iaitu SUV yang power, performance SUV. Jadi Porsche melahirkan Cayenne. Masa tu dia keluarkan enjin V8 dengan muka depan tu macam 911 dan enjin-enjin dia memang semuanya power. Saingan tak ada pada masa itu. Yang ada cuma Audi. Masa tu Lamborghini, Maserati, Bentley, Rolls-Royce semua sedang tidur nyenyak. Tak buat SUV lagi masa tu. Dan Cayenne ini dianggap sebagai model yang sangat-sangat penting bagi sejarah Porsche moden. Tanpa Cayenne ni, berkemungkinan besar sebenarnya syarikat Porsche ni dah boleh bungkus ikat tepi. Tahniah. Terror engineer. Okey, itulah tadi 6 buah model penting yang berjaya menyelamatkan syarikat-syarikat kereta pada hari ini. Untuk orang biasa, layman, dia mungkin tak sedar kehadiran model ni. Tapi tanpa model yang kami sebutkan tadi, kemungkinan jenama yang ada ni
dah bungkus. Kalau kita tengok sekarang ni kan musim orang buat kereta elektrik. Company, boleh kata semua company kereta dah ada kereta elektrik masing-masing. Pada pendapat saya, ini adalah arus yang betul. Kalau kata company sekarang ni sekuat mana dia, kalau dia tak bersedia untuk mengadaptasi teknologi EV ni, berkemungkinan syarikat itu juga akan berlayar ke laut dalam. Kena ingat tu, teknologi kita kena ikut. Dengar tu Pro 2. Alza tu kena buat EV. Kita lawan Tesla. Okey, ngam. Subscribe je lah.